Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam ceria, salam bahagia. Dan insya-Allah alhamdulillah hari ini seperti biasa kita meneruskan perjuangan kita. Insya-Allah semoga semuanya dalam keadaan baik-baik insya-Allah. Dan saya Amy Syafiq Ahmad insya-Allah hari ini kena bagi tahu nama lah kan, nanti kan tak nampak siapa yang bersiaran kan. Okey, insya-Allah kita bersiaran secara langsung hari ini 26 Mei bersamaan dengan 14 Syawal. Tuk-tak dah 14 Syawal. Bersiaran secara langsung hari ini daripada studio penyiaran TV Al-Hijrah insya-Allah. Dan kita doakan semoga semua yang berada di rumah ataupun di mana jua anda berada dalam keadaan yang terbaik insya-Allah, dan kita sentiasa melakukan yang terbaik untuk apa? Kerana kita adalah khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah hari ini lebih baik daripada semalam hari insya-Allah, dan semoga apa jua kita koreksi untuk menjadikan esok adalah lebih baik daripada hari ini insya-Allah. Dan para penonton insya-Allah seperti biasa kita akan bersiaran hari ini, dan sebenarnya kita terus kena tetap meneruskan perjuangan kita untuk apa? Apa yang kita nak capai? Kita nak mencapai syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nak mencapai syurga tu bukannya kita sahaja para penonton insya-Allah, kita nak ajak semua sekali untuk mencapai syurga. Macam mana nak mencapai syurga? Dengan kesabaran, dengan istiqamah dan sebagainya insya-Allah, dan juga untuk kita ajak seluruh ahli keluarga kita masuk ke syurga Allah, membina rumah di syurga Allah dan juga masuk syurga sekeluarga insya-Allah. Dan pastinya kehidupan ini perlulah berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. InsyaAllah, alhamdulillah. Selamat pagi, salam ceria dan selamat bercuti kepada mereka yang bercuti. Semoga cuti ini kita manfaatkan dengan sebaiknya. Inilah masanya untuk kita duduk sama-sama, untuk kita koreksi dan sebagainya dan juga sebagainya insya-Allah. Okey. Sebelum kita memulakan Assalamualaikum kita pada hari ini, jumlah sama-sama kita koreksi para penonton untuk kita tengok kes COVID-19 di Malaysia yang mana semalam dilaporkan, berat rasanya untuk menyebut ni, tapi itulah hakikatnya, 7,289 kes yang membawa kes aktif keseluruhan 63,458, kes sembuh baru 3,789, yang mana membawa keseluruhan jumlah sembuh 460,062, dan semalam kes kematian baru itu 60, membawa jumlah kematian 2,369. Para penonton, jumlah kes keseluruhan yang COVID-19 di Malaysia itu 525,889. Itu dia, kita doakan semoga angka ini pergilah. COVID ini berlalulah, dan kita doakan, dan selain pada doa kita kenalah berikhtiar. Dan saya ingin mengucapkan Assalamualaikum kepada semua penonton yang meninggalkan jejak di Facebook. Nur Hanan Muhammad Nur, Assalamualaikum. Dahlia Jamaluddin, Latifah Abu Hassan, Hajakinah Saklan, Wong Jowo, Nuri Saha, Ahmad Fauzi Mansur, Rosni Ahmad, Jasmi Rukia, Rozana Rahmat, Raja Rozita, Raja Hanafi, Siti Hajar Ahmad. Waalaikumsalam. Nanti Rozana Rahmat, salam dari Baitur Rahmah. InsyaAllah, alhamdulillah. Dan semoga semua yang menonton hari ini akan mendapat manfaatnya. Dan para penonton, selain daripada kalau kita kata berkenaan dengan SOP dan sebagainya, tidak ditinggalkan iaitu penjagaan kesihatan mental untuk pesakit COVID-19 dan juga kontak rapat yang menjalani kuarantin. Yang pertama sekali, kalau kita rasa kita ni adalah mereka yang telah disahkan positif ataupun kontak rapat, kita jangan stres, jangan down. Tak apa, insya-Allah semua ujian ini akan berlalu dan pasti ada hikmah di sebalik setiap ujian itu. Kongsi perasaan anda dengan orang yang anda percaya. Maksudnya kalau kita rasa sedih lah, rasa macam stres sangat. Kita kena kongsi. Yang kedua, mesti bertenang, insya-Allah, renung diri, berfikiran positif, pasti ada hikmahnya, beriadah dan bersenam skala kecil. Saya ada kawan yang disahkan positif. Saya cakap dengan dia apa tahu, kalau dia home quarantine. Jadi saya cakap dengan dia, tak apa sebab tak ada siapa kan, tak ada siapa di rumah, di home quarantine tu di rumah lain. Sebab tak ada anak-anak, tak ada suami dan sebagainya. Bercucuk tanam. Maksudnya kalau dia ada hobi apa-apa, menjahit dan sebagainya. Saya cakap kat dia, ini masanya untuk dia ambil semua baju, iron. Maksudnya isi masa. Selain daripada saya kata dia tengok ceramah ke dan sebagainya, isi masa. InsyaAllah. Jadikan ini adalah me time kita. InsyaAllah. Memang. Cakap senang. Tak seperti mana orang yang dikenakan. Tapi insyaAllah kita boleh cuba.
beribadah dan lakukan aktiviti spiritual, berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, ini paling penting sekali sebab untuk dalaman. Itu adalah hanyalah luaran bila kita berbual, bila kita bercucuk tanam, beriadah dan sebagainya. Dan sokongan spiritual, emosi amat penting, bukan saja daripada diri kita, orang sekeliling juga memainkan peranan penting. Janganlah bila tahu jiran ada positif, wah dah macam kena pulau pula. Tidak, berikan sokongan kepada mereka, tanya ada apa-apa yang diperlukan. Barangkali diperlukan barang runcit dan sebagainya, kita hantar dan sebagainya, insya-Allah. Dan semoga semua kita dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Para penonton, hari ini tajuk yang cukup istimewa. Kita akan bawakan dalam Assalamualaikum, Teguh dalam Perjuangan. Seperti biasa kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syahri Abdul Rahman, Jurulatih Utama Tadabbur Center. Tapi sebelum itu, kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Nikmati hari indah bersama keluarga tersayang dengan produk keluaran Bumi Putra Amin. Dapatkannya di pasaraya seluruh Malaysia. Amin, generasi ke generasi. Barang siapa yang menunaikan hajat saudaranya, Allah akan melaksanakan hajatnya. Bersamalah kita berinfak kepada pembinaan kompleks Masjid Bandar Tasik Kesuma, sekaligus menunaikan hajat penduduk yang mendambakan sebuah masjid selama Alhamdulillah, kembali kita dalam Assalamualaikum bersama dengan saya Sufi Ahmad, dan terima kasih kepada semua yang barangkali baru membuka siaran TV Al-Hijrah. Selamat menonton. Saya ucapkan kepada Siti Hafsah, kepada siapa lagi ni, ramai lagi ni yang baru meninggalkan jejak ni. InsyaAllah saya pun dah tak boleh nak tengok sikit ni kat sini. InsyaAllah semoga kita akan mendapat Nur Syakira, Izzah Isa, Sabidah Makdin, Man BMC. Alhamdulillah. Dan insyaAllah kita akan meneruskan perkongsian ilmu kita dengan Teguh dalam Perjuangan. Kita akan bersama dengan Ustaz Muhammad Syahri Abdul Rahman, iaitu Jurulatih Utama Tadabbur Center. Tapi sebelum itu, para penonton, seperti biasa, ayuh kita buka mushaf insyaAllah untuk sama-sama kita tadabbur ayat hari ini, ayat yang telah dipilih, iaitu daripada surah Ali Imran, ayat yang ke-20 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Ayat ini membawa maksud, wahai orang-orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap sedia di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. InsyaAllah akan bersama-sama dengan kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syari untuk membawa kita mendalami apakah yang dimaksudkan dengan ayat ini dan paling penting untuk kita praktikkan dalam kehidupan kita, insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz di talian Skype. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz. Ustaz sihat ya? Sihat Alhamdulillah Puan Amin Sofia. Okey, Alhamdulillah. Walaupun jauh tapi kita tetap dekat di mata penonton, insyaAllah. Okey, jadi Ustaz, ayat 200 surah Ali Imran, insyaAllah. Ayat yang terakhir berkenaan dengan ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalau dapat Ustaz bawa kami untuk mendalami dan tadabbur ayat ini bersama-sama, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Amma ba'du. Puan Amin Sofia dan seluruh para penonton TV Al-Hijrah di pagi-pagi yang diberkati ini, pagi kita bercuti, alhamdulillah. Pada ayat 200 surah Ali Imran ada 4 rahsia penting untuk kita mencapai kemenangan. Satu perkara menarik, surah Ali Imran diturunkan selepas peperangan Uhud, di mana peperangan ini menyaksikan kaum muslimin menghadapi kekalahan. Tetapi ayat 200 menyebut kita boleh menang, walaupun sebelumnya kita pernah kalah. Saya menyuruh semua rakan-rakan penonton kita kembali kepada Al-Quran dalam menghadapi musim pandemik yang begitu meresahkan fikiran. Ada 4 perkara penting yang Allah Ta'ala sebutkan pada ayat ini. Yang pertama sekali adalah perintah bersabar. Yang kedua adalah perintah meningkatkan kesabaran. Yang ketiga adalah perintah rabitu, ribat. Dan yang keempat adalah perintah taqwa. Nombor 1, Allah perintahkan kepada kita untuk bersabar. Isbiru. Isbiru wasabiru. Kelihatannya kedua-dua ini membabitkan sabar, tetapi sebenarnya ada perbezaan. Yang pertama sekali, kata para ulama kita, adalah kamu bersabar. Isbiru ala dinikum wala tatrukuhu bisababil faqri wal ju'i. Hendaklah kamu bersabar di atas agama kamu dan jangan meninggalkan agama kerana kefakiran dan kebuluran. Subhanallah. Apa yang disebutkan oleh para ulama, iaitulah seperti Al-Hasan Basri yang direkodkan dalam tafsir Ar-Razi ini, sangat relevan dengan keadaan kita waktu ini, di mana seseorang sedang diuji di musim pandemik ini dengan kefakiran dan kelaparan. Betul kan? Maka pesanan Al-Quran adalah bersabar. Bersabar dalam erti kata bersangka baiklah kepada Tuhan. Kerana apa yang sedang direncana sebenarnya kebaikan, bukan keburukan. 1, menguruskan prasangkamu atas nama sabar ketika diuji dengan kefakiran dan kelaparan. Yang kedua, hendaklah kamu melakukan sabiru, meningkatkan kesabaran. Dan kata Hasan Al-Basri, wasabiru, menambah kesabaran, bermaksud anda menguatkan kesabaran daripada sebelumnya kerana anda ditimpa kekalahan. Jadi anda baru menghadapi peperangan Uhud, tetapi anda tetap berada dalam keadaan sabar dan bersangka baik kepada Tuhan. Dan kita barangkali berada dalam keadaan seperti itu. Kita pernah hampir menang, tetapi kita diuji Allah dengan quote-in-quote kekalahan. Kita tidak boleh berputus asa. Kerana itulah surah Ali Imran, surah yang sangat tepat untuk kita baca di musim pandemik ini. Seolah-olah surah Ali Imran ini baru diturunkan, ya,
kerana ia adalah cerita mahu bangkit selepas kita pernah kalah. Yang ketiga, ini lebih penting, warabitu. Ribat adalah kita mengikat kuda di sempadan negeri untuk memelihara negeri itu daripada serangan musuh. Musuh kelihatan begitu mencari titik kelemahan dan menunggu masa kita lalai dan alpa, lalu mereka mahu menyerang. Warabitu bermaksud anda bersiap siaga setiap detik mengelakkan daripada musuh masuk menembusi dari posisi anda. Kita jaga kita. Warabitu adalah para pejuang yang memelihara sempadan negara daripada bahaya datang. Dan hari ini, ketika ini kita berperang dengan musuh yang benar-benar tidak nampak, maka masing-masing lakukanlah ribat. Masing-masing jaga sempadan rumah masing-masing daripada dimasuki oleh musuh yang tidak kelihatan ini. Dan akhir sekali Allah meminta kita agar bertakwa. Kerana bertakwa ini adalah mindfulness. Anda memerhatikan dengan teliti, anda sedar diri yang musibah ini bukan untuk menunjukkan Allah murka pada anda, tetapi musibah ini adalah petunjuk kepada Allah sayang anda dan Allah mahu kita kembali bertaubat. Allah mahu kita kembali membanyakkan mengingatinya. Wattaqullah adalah anda ada perasaan untuk sentiasa sensitif dengan perkataan-perkataan yang anda buat, dengan tindak tanduk jari jemari anda. Perhati elok-elok apa kita cakap di musim musibah ini. Perhati elok-elok apa yang tangan kita tulis di musim musibah ini. Kerana 4 faktor berkenaan adalah faktor untuk menang. Jadi kita jaga betul-betul 4 faktor ini. Mudah-mudahan la'allakum tuflihun. Allah berikan kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La'allakum tuflihun. Itulah dia, antara 4 ini adalah 4 kunci Ustaz. Dan Ustaz sebenarnya rasa terdidik sebenarnya. Bukan sekadar terhibur, tapi terdidik dalam pencerahan daripada ayat Al-Quran di saat kita dalam keadaan pandemik sebegini. Dan banyak berita-berita yang kita pun wallahu alam, tetapi jadilah kita sebagai orang yang betul-betul berintegriti, yang amanah, tabligh, fatanah dalam menyampaikan sesuatu, bukan hanya macam nak fear mongering dan sebagainya. Jadi Ustaz, kalau saya suka untuk memetik satu komen daripada Encik Muhammad Ali Hassan, yang mana saya rasa sangat terkesan. Komen dia, sampai-sampai ada yang nyawa dan keluarganya terancam. Demikianlah risiko barangkali untuk mereka yang berkhidmat demi rakyat dan juga negara. Namun nantikan balasannya di sisi Allah yang luar biasa. Andai mahu bersabar. Ingatlah janji Allah. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Az-Zumar ayat 10. Dan ini juga untuk kita yang bersabar, Ustaz. Jadi berkaitan dengan soalan ini, kalau dapat kita pergi ke surah At-Taubah, Ustaz, ayat yang ke-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi darjatnya di sisi Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang memperoleh kejayaan. Jadi Ustaz, ayat ini jelas bagi tahu kita pengakhiran perjuangan yang benar-benar ikhlas akan berjaya. Jadi kalau dapat kita tadabbur ayat yang ke-20 ini. Puan Ami Sofia, rakan-rakan penonton, kita kena ingat bukan apa lagi istilah kepada mereka menghalang kita untuk solat di masjid kalau bukan musuh. Musuh itu kekadang nampak depan mata, seperti tentera Israel Zionis yang menghalang kaum muslimin Palestin daripada solat Jumaat, solat tarawih diganggu. Itu musuh kita nampak, tetapi jauh nun di Palestin sana. Tetapi keadaan seakan-akan sama di tanah air kita. Kita nak solat kat masjid, kita rasa bersalah. Dah lama sangat tinggal masjid, tinggal khutbah Jumaat. Tarawih kita pun alhamdulillah lah sempat bertarawih. Walaupun kekadangnya kita rasa seperti tidak lagi seperti dahulu. Ini apa ini kalau bukan musuh?
yang menghalang kita daripada solat. Jadi kita kena ingat, mengelakkan musuh mengganggu kita solat di masjid adalah sebuah perjuangan. Jangan anggap ini perkara main-main. Sebab itu, ayat yang dipetik oleh Puan Amy tadi sangat relevan kerana ia daripada surah At-Taubah. Tuan-puan yang saya sayangi, tahu tak surah At-Taubah ni turun bila? Turun selepas Nabi berjaya mengatasi mereka yang nak halang Nabi dan orang-orang Islam melakukan solat di Masjidil Haram. 13 tahun Nabi nak solat dengan para sahabat di Mekah, dihalang, diancam, dipukul. Nabi hijrah ke Madinah bina kekuatan. Tahun 8 hijrah, Nabi berjaya untuk mengambil alih Masjidil Haram. Akhirnya Nabi dapat solat di Masjidil Haram tanpa gangguan musuh. Pembukaan Makkah tahun 8 hijrah menyebabkan Nabi dapat kembali menunaikan kefarduan agama di Masjidil Haram tanpa halangan. Maka seolah-olah surah ini pun baru diturunkan untuk beri kekuatan untuk kita menghadapi musuh yang menyebabkan kita tak boleh nak solat di masjid, iaitulah pandemik ini. Jadi melawan virus ini adalah perjuangan, bukan benda main-main. Maka ayat yang dipilih tadi menunjukkan bagaimana ada dua kumpulan manusia apabila menghadapi musuh. Satu kumpulan yang Allah kurniakan kedudukan yang lebih tinggi. A'zamu darajatan 'indallah. Kedudukan mereka lebih tinggi. Adapun yang kedua, kedudukan mereka tidak boleh mengatasi kedudukan kumpulan yang pertama. Kita pergi pada kumpulan yang kedua dahulu. Siapakah kumpulan yang kedua? Yang mana kumpulan yang pertama Allah Ta'ala jadikan pahala mereka, ganjaran mereka, pembalasan mereka jauh lebih baik. Kumpulan yang kedua ini adalah mereka yang menyediakan air kepada mereka yang menunaikan haji. Siapa mereka lagi? Mereka yang mengimarahkan Masjidil Haram. Maksudnya apa? Mereka yang beribadah dan mempermudahkan urusan orang lain beribadah di masjid. Ini adalah orang yang sangat mulia. Tetapi Allah habaq kepada kita. Allah kata pada kita, nak tahu tak, ada kumpulan yang lebih besar ganjaran daripada mereka yang beribadah dalam masjid dan membantu urusan orang lain beribadah di dalam masjid. Mereka adalah orang yang berjihad, orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri mereka. Siapa lagi mereka ini kalau bukan frontliner yang berjuang pada zaman Nabi, memelihara negara Madinah daripada musuh nak datang. Allah menyebut kedudukan mereka sangat baik di sisi Allah, tetapi mereka bernama frontliner yang berjuang daripada musuh nak masuk ni, yang berpesan kepada penduduk buat begini begitu supaya kamu tidak lalai, musuh nak datang ni. Dan mereka sendiri barangkali tidak cukup tidur, tidak cukup makan, tidak cukup selesa duduk di sempadan jaga negara. Maka mereka punya kedudukan yang lebih besar. Kita doa banyak-banyak kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat kita yang bernama frontliner, yang berjuang sebagai doktor, sebagai nurse, supaya mereka mendapat ganjaran yang sama, iaitulah ganjaran mereka yang berjihad. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang sahih, ini orang duduk kat rumah ni, duduk kat rumah, stay at home, bukan duduk kat hospital merawat pesakit COVID. Duduk kat rumah sekalipun, tetapi bersabar, menghitung kelemahan diri, dia mengetahui musibah yang menimpanya adalah kerana Allah sudah menetapkan dia diberikan ganjaran orang yang mati syahid. Rasulullah berkata, apabila berlaku ta'un, fayamkuthu fi baladihi sabiran, dia duduk di rumah sabar dan melakukan muhasabah diri. Dia tahu musibah ini sudah ditentu dan ditakdirkan Allah, sesungguhnya padanya pahala orang yang syahid. Itu duduk kat rumah. Apatah lagi frontliner yang ikhlas, yang penting ikhlas yang penting ikhlas, berjuang menjaga pesakit dan memelihara penyakit berjangkit daripada tular.
Allahu Akbar. Jadi ayat-ayat begini seharusnya memberikan berita gembira, dan kita kena sebarkanlah berita gembira ini kepada rakan-rakan kita perang lainnya, para mujahidin ini. InsyaAllah. Itu dia Ustaz. Dia ada dua point kat situ. Satu, berita gembira untuk frontliner, dan juga kepada kita. Kita pun ada tugasan kita dalam memperjuangkan perjuangan ini. Maknanya bukan kita rasa kita tak ada apa. Duduk di rumah, memberikan kata-kata yang baik. Bukan kata frontliner ni drama lah, penat, berhenti je lah. Tidak. Tetapi memberikan kata-kata semangat. Dan jawapan Ustaz tadi sebenarnya memberi jawapan kepada Maizura Mustafa. Adakah kita kena sabar serta muhasabah diri dengan dosa-dosa kita semua yang kita lakukan? InsyaAllah, jika kita duduk diam-diam, duduk ontok-ontok, kita muhasabah, insyaAllah Allah pasti akan memberikan kita satu ganjaran yang apa orang kata, yang luar biasa, insyaAllah. Dan juga saya memetik Anis Muhtam melawan virus ini adalah perjuangan. Kerana ia adalah musuh yang menghalang kita daripada beribadah di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi Ustaz, kita meneruskan soalan kita. Saya juga memetik soalan daripada Encik Rosdin Sama. Dalam keadaan bimbang dan resah sekarang. Memang bimbang, tak tentu arah, resah dengan info-info kadang-kadang betul ke tak betul. Kita tahu tak betul, tapi dengar rasa macam meresahkan. Bagaimana kita nak kukuhkan kebergantungan itu, keyakinan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya suka untuk kita bawa, sebelum menjawab soalan daripada Encik Rosdin Samah ni, kita sama-sama Ustaz dan juga para penonton, kita tengok ayat Ali Imran ayat yang ke-142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum lagi nyata kepada Allah wujudnya orang-orang yang berjihad, yang berjuang dengan bersungguh-sungguh di antara kamu, dan belum lagi nyata wujudnya orang-orang yang sabar, tabah dan cekal dalam perjuangan. Dan situasi pada hari ini kita ada dua ujian ni. Ustaz, bukan dua ujian, sebenarnya banyak ujian. Tapi ujian selain pada ujian pandemik, ujian untuk kita mempertahankan, untuk kita memperjuangkan Palestin, ujian untuk kita menjadi orang sabar. Bagaimana untuk kita meletakkan keyakinan kita pada Allah Azza wa Jalla? Ayat 142 yang Puan Amin Sofia bacakan tadi adalah ayat yang mana Allah menjelaskan hikmah daripada musibah. Musibah terjadi bukan kebetulan, bukan saja-saja. Kita kena lihat musibah ini dengan cara pandang orang beriman. Jangan duk tengok musibah ini dengan cara pandang orang yang tak ada iman. Bahawasanya ujian ini adalah untuk Allah melihat siapa kalangan kamu yang berjuang dan siapa kalangan kamu yang bersabar dalam perjuangan. Ya, orang yang berjuang, ya, barangkali mereka berada di medan, berhadapan direct dengan musuh yang mereka bertempur. Mereka seperti frontliner kita. Tetapi kita yang duduk di rumah ini, bagaimana untuk mendapat kedudukan orang yang berjuang? Maka letakkan diri kita di posisi orang yang bersabar. Wa ya'lamas sabirin. Orang yang saling memberikan nasihat di media sosial, di Twitter, di laman-laman sosial, supaya melakukan kesabaran yang indah. Iaitulah bersangka baik kepada Allah di atas apa yang menimpa. Kita tidak boleh berdiam diri. Kita kena buka mulut, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabar. Apatah lagi dunia waktu ini orang duduk di rumah dengan phone di tangan. Daripada kita mengungkapkan perkataan-perkataan yang melemahkan semangat para mujahidin, para frontliner, daripada melemahkan semangat mereka yang nak berjuang mengatasi penyakit ini, adalah lebih baik kita buat pahala dan bukan sebaliknya dosa dengan memberikan kata-kata semangat. Satu teladan yang sangat memotivasikan adalah daripada kisah Nabi Yusuf alaihi salam diuji oleh Allah dengan musibah godaan seorang wanita. Menarik kerana Allah sebut di dalam Al-Quran apabila Yusuf memilih untuk melawan, Allah beri kekuatan pada masa depan. Apabila Yusuf alaihi salam memilih untuk melawan, tidak mahu musuhnya menang. Siapa musuhnya? Hawa nafsu. Siapa musuhnya? Syaitan yang merasuk isteri pembesar berkenaan yang kita kenali sebagai Zulaikha. Nabi Yusuf tidak mahu mengalah. Nabi Yusuf nak lawan. Bagi dia memilih untuk lawan, Allah rakamkan perlawanan itu di dalam surah Yusuf.
walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Baginda memilih untuk melawan. Kita tidak boleh mengaku kalah. Tengok apa jadi bila anda memilih untuk lawan, Allah datangkan bantuan, hati kita mengalami ketetapan. Maksudnya bila Yusuf lawan, di masa-masa akan datang Yusuf telah ada kekuatan untuk menghadapi apa-apa ujian yang membabitkan wanita lagi. Dalam perkataan mudah, bila berjaya lawan Zulaikha, mana-mana Zulaikha datang pada masa akan datang, Yusuf akan ada kekuatan menghadapi. Sekali itu dia baginda melawan dengan penuh kekuatan, dan bila ujian lebih berat datang, pada masa akan datang baginda berjaya mengatasi. Allahu Akbar. Maksudnya, Allah jadikan kita berhadapan dengan musibah pandemik kerana barangkali ada musibah lebih berat menanti kita di masa akan datang. Untunglah Yusuf yang ada pada waktu ini, yang memilih untuk melawan musuh. Ketika ujian ini datang, ada musuh. Tahu tak musuh siapa? Syaitan. Yang mahu melemahkan semangat, yang membisikkan kefakiran, yang menyatakan Tuhan murka pada kamu sebab tu kamu ditimpa kesakitan. Kamu lawan syaitan ini, bisikkannya, kamu tetap hati dan tenang dengan apa yang berlaku, namanya musibah, insya-Allah. Bila datang lagi musibah akan datang, kerana kamu pernah bersabar, kerana kamu pernah beriman, kerana kamu pernah bersangka baik pada Tuhan, Allah akan beri. Allah akan beri kekuatan di masa akan datang. Sebab itulah kita jangan pelik. Ada orang ditimpa musibah yang sangat berat, kita dapat lihat dia optimis, dia positif, dia tenang. Sebab apa? Rupanya dia pernah diuji sebelum ini. Dia ada memilih untuk bersabar kerana Allah. Allahu Akbar. Kadzalika linasrifa anhu su'. Demikianlah kami memalingkan Yusuf daripada sebarang keburukan yang akan menimpanya di masa akan datang. Padahal dia baru berdepan dengan Zulaikha. Tiba-tiba Allah kata, di masa akan datang pun kami akan elaknya daripada terpengaruh dan terpedaya dengan godaan dan ujian daripada wanita. Sebab apa? Dia sekali mengatasi, masa-masa akan datang pun dia akan kuat untuk mengatasi. Ya, jadi kita anggap ini ujian daripada Allah, kerana masa depan ada ujian lebih berat akan menimpa kita. Allah nak latih kita sebenarnya. Ya, itulah yang dinamakan ujian. Kalau tak diuji, macam mana kita nak tahu adakah kita ini mampu untuk menghadapi maknanya kita berjaya ataupun tidak. Ustaz, walaupun kalau kita tengok maknanya kita ni dah 2 kali raya dah kita PKP ni, Ustaz. Jadi maksudnya itulah dia punya macam mana kita nak tahu dia punya ni kan. Maknanya dah 2 tahun kita menempuh COVID-19 daripada 19 masuk ke tahun 2019, 20, 21. Dan tapi bukan sekadar kita untuk duduk saja, tak apalah kita tunggulah, biarlah kerajaan yang buat, biarlah itu dan sebagainya. Tapi mestilah kena ada usaha. Ini sesuai dengan mafhum hadis yang berbunyi aqilha wa tawakkal. Ikatlah kamu. Ikat apa ni ikat? Ikat tali unta untuk diikat keselamatan, barulah bertawakal. Bukan kita tinggal je unta tu, tak apalah, insya-Allah Allah akan menjaganya. Jadi ada 2 senjata ini, tawakal dan doa. Mesti kita berusaha untuk kita mencapai kejayaan. Jadi bagaimanakah yang mampu untuk kita lakukan? Apakah antara usaha-usaha kita dalam membendung gejala ini, dan juga bukan setakat itu saja, dalam apa jua persoalan dalam kehidupan? Nabi SAW dalam peristiwa Isra, Puan Ami, dalam peristiwa Isra, kita tahu apa yang terjadi di Palestin, apa yang terjadi di Baitul Maqdis. Kita berjuang untuk mengelakkan daripada tanah suci itu jatuh ke tangan orang-orang yang kafir dari kalangan Zionis. Tetapi kita kena ingat, apa peristiwa terjadi di situ? Ya, kita tahu peristiwa Isra dan Mi'raj, tetapi detailkan sedikit. Di mana Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, apabila Nabi sampai di Masjidil Aqsa, farakibtuhu, aku tunggang burak berkenaan, burak kita semua sedia maklum, hatta ataitu Baitul Muqaddis farabattuhu. Tengok ya, ada perkataan ribat sekali lagi. Aku tambat burak berkenaan, burak haiwan yang istimewa datang daripada Allah, bukan unta. Tak perlu pun dijaga sebab ia datang daripada Allah yang sangat istimewa, yang tidak barangkali boleh dilihat oleh manusia biasa. Tetapi sikap Nabi tambat
sikap Nabi tambat di tempat para anbiya tambat unta masing-masing, di tempat yang sama Nabi tambat burak, ini menunjukkan Nabi sedang mengajar Al-Quran kepada umatnya makna ikhtiar. Dan Nabi tambat, Nabi kata, aku tambat di tempat para anbiya tambat. Maknanya Nabi-Nabi seluruhnya mengajar satu perkara. Jangan kata hilang tak hilang unta ni kerana ketentuan Allah. Jaga lidahmu. Daripada berkata, kalau mati, mati juga. Tak kena vaksin kan? Tak nak pergi vaksin. Kalau mati, mati juga. Jaga lidahmu. Kerana agama ini bukan kita boleh reka-reka. Agama ini berasal usul daripada agama yang sama para anbiya telah sebarkan di seluruh dunia. Dan apa sikap para anbiya? Benda kecil je. Tapi mengajar kita sangat besar pengajarannya. Kita lupa benda ni. Iaitulah jangan cepat menyerah diri pada Allah. Jangan cepat mengatakan Allah dah takdir. Kerana engkau akan ditanya Allah, tambat ke tidak unta tu? Tambat ke tidak? Jadi menjadi sunnah para anbiya melakukan ikhtiar apabila menghadapi musuh. Kita nak letak kat mana cerita Nabi mesyuarat? Nabi mesyuarat bukan untuk mengumumkan keputusan peribadi Nabi. Nabi mesyuarat ambil pandangan para sahabat. Dalam perang Uhud, pandangan para sahabat Nabi ambil dengan penuh kegembiraan. Dalam perang Khandaq, Nabi ambil pandangan para sahabat Salman Al-Farsi. Kerana dasar agama ini adalah dalam hal berperang melawan musuh, kadang Nabi mengakui ada para sahabat lebih excellent. Ada pakar-pakar yang lebih berpengalaman. Kita ambil manfaat kepakaran. Antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih tahu. Kita nak letak kat mana? Kita kena baca sirah. Musuh nak datang, Nabi buat persiapan. Mana boleh tawakal saja. Nabi belajar bagaimana nak membina kekuatan dan bagaimana nak menang. Nabi Daud alaihi salam, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anbiya, iaitulah kelebihan Nabi Daud, dia boleh buat baju besi. Besi tu bila baginda sentuh, besi tu jadi lembut. Dan Allah sebut kepada Nabi Daud, lituhsinakum min ba'sikum. Kamu buat baju besi, lituhsinakum, untuk jadi perisai, untuk jadi pelindung bila berperang. Kenapa Allah kata pada Nabi Daud, buat baju perang betul-betul? Pelihara diri kamu daripada terkena pedang, terkena panah, terkena tombak, terkena lembing. Bukankah seorang Nabi sepatutnya berkata, ajal maut di tangan Tuhan, aku pakai uniform, aku berikhtiar pun kalau kena-kena juga. Tak. Ini adalah pemerintah Palestin. Ini adalah Nabi Muslim. Dia mengajar kita, bila musuh nak datang, walaupun kita tak nampak namanya COVID pada waktu ini, kamu diajak untuk bina baju perang masing-masing. Sebab tu baju perang sekarang adalah seperti apa yang sains kata, pelitup muka, penjarakan sosial. Ini sebenarnya adalah bukan sekadar mematuhi SOP. Ini adalah rukun iman kepada Nabi-Nabi. Kalau kita beriman pada Nabi-Nabi, kita akan lakukan sunnah Nabi-Nabi. Apa sunnah Nabi-Nabi? Melakukan persiapan yang saintifik, membuat persiapan saintifik untuk mempertahankan diri di kubu pertahanan. Wallahualam. Alhamdulillah Ustaz. Sebenarnya jawapan ini saya kira menjawab sebenarnya persoalan. Kadang-kadang kita fikir, alah tak payahlah pakai ni, semua ni konspirasi dan sebagainya. Maka tak payah nak pakai pelitup muka, tak payah nak ikut SOP dan sebagainya. Tapi sebenarnya, di mana unta yang kita ikat? Inilah dia sebenarnya. Di mana ikhtiar kita dan sebagainya. Dan insyaAllah para penonton, kalau kita tengok dalam surah Al-Ma'idah, ayat yang kedua, وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Dan berlumba-lumbalah kamu untuk berbuat kebaikan, bir wa taqwa, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Pada hari ini semua orang berlumba-lumba Ustaz. Tapi kita nak tengok berlumba-lumba yang mana yang sepatutnya. Berlumba-lumba untuk bir dengan takwa atau berlumba-lumba untuk ismi wal 'udwan. Kita nak berehat seketika para penonton dan juga Ustaz. Kita kembali lagi selepas ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang tidak dimudaratkan sesuatu pun dengan namanya, sama ada di bumi atau di langit. Dan dialah yang maha mendengar,
lagi Maha mengetahui. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Alhamdulillah, kembali kita dalam Assalamualaikum, teguh dalam perjuangan. Ustaz dan juga para penonton, kita berbalik kepada soalan kita tadi berkenaan dengan surah Al-Maidah ayat yang kedua. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Saya ambil petikan yang bawah yang hampir habis ayatnya. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa. Dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa, maksiat dan pencerobohan. Dan bertakwalah pada Allah, kerana sesungguhnya Allah maha berat azab siksanya dan bagi siapa yang melanggar perintahnya. Ustaz, hakikat pada hari ini dalam perjuangan kita akan jumpa orang yang barangkali mengkhianati, yang tak jujur, yang tak amanah, penting diri. Dan sikap ini bukan sekadar kalau kita tengok dalam isu yang berlaku baru-baru ini berkenaan dengan Palestin, isu COVID dan sebagainya. Tapi banyak lagi. Kadang-kadang orang berlumba-lumba untuk menjadi yang pertama. Yang pertama apa? Kalaulah kita menjadi orang yang pertama dalam buat ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tapi takut-takut kita menjadi orang yang pertama dalam ismu wal 'udwan. Jadi Ustaz, kalau dapat kita jelaskan bagaimana untuk kita menjadi orang yang first, tapi first dalam bir wat taqwa. Kita tidak nafikan, memang ada saudara-saudara kita, rakan-rakan kita yang mempunyai kefahaman yang berbeza daripada apa yang kita faham. Kepada mereka kita dakwahlah dengan penuh kasih sayang. Kita berikan kepada mereka peringatan. Sebagai contoh, dalam proses kita memerangi pandemik COVID-19, ada sahaja suara-suara yang mengaitkan pandemik ini dengan konspirasi. Lalu kita kata begini, kalau benar ia konspirasi, lalu apa yang patut kita buat? Sesungguhnya tuan-puan sekalian, bukan kita orang yang pertama dikonspirasikan. Ambillah sikap Nabi SAW ketika menghadapi konspirasi. Kembalilah pada Al-Quran yang mengemukakan petunjuk ketika menghadapi konspirasi. Kita ambil 2 ayat daripada surah Ali Imran, ayat 120, 121. Ayat 120 cerita pasal konspirasi. Usaha musuh-musuh Islam dari luar kafir, dari dalam munafik untuk menimpakan keburukan kepada Nabi SAW dan para sahabat. Musuh-musuh Islam memang selalu buat kerja. Soalnya kita buat kerja apa? Kita menyebarkan lagi dakwah mereka. Kita menakut-nakutkan lagi manusia tentang agenda mereka. Lalu apa kita buat sebenarnya? Kita kena tanya soalan ni. Aku buat apa sebenarnya? Apa the end kepada aku duk viralkan berita-berita yang menyebabkan orang tidak pergi vaksin? Sebagai contoh, apa akhirnya? Kita nak tengok Malaysia ni jadi apa? Sebab itulah apabila ayat 120 menceritakan tentang musuh mengatur rencana untuk menimpakan keburukan kepadamu wahai Nabi, maka sikap kamu, ayat seterusnya, sikap kamu adalah bertenang dan melakukan pertahanan. Nabi tidak diperintahkan untuk merasakan ketakutan kepada musuh. Tak boleh orang beriman rasa takut kepada musuh. Musuh memang nak kita rasa takut kepada mereka. Mereka nak menang dengan mencipta ketakutan. Tetapi Nabi dipesan, wa idza ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital. Allah iktiraf Nabi waktu pagi dah keluar daripada rumah, tinggalkan anak bini,
untuk membina pertahanan para sahabat di Uhud. Semua sedia maklum kalau baca sirah, Nabi dah tengok dalam mimpi isyarat kurang baik. Isyarat kurang baik akan berlaku. Tetapi Nabi tidak masuk dalam wilayah Tuhan. Wilayah Allah Ta'ala adalah memang ada takdir tak boleh nak dielakkan. Memang akan ada yang hilang daripada hidup kita, orang tersayang. Tetapi tugas kamu jangan buat kerja Tuhan. Ada benda yang Tuhan sudah menentukan. Ajal, maut, sakit, sihat. Tetapi kerja kita adalah maqa'id lil qital. Bina pertahanan, jaga posisi masing-masing. Sebab at the end of the day, Allah tanya, kau buat apa? Apa amal soleh kau buat? Memang musibah ini berlaku kerana ia sudah ditentukan oleh Allah untuk beri kebaikan. Leksilah konspirasi. Tetapi at the end of the day, sihir tidak beri mudarat. Apa-apa yang musuh nak buat tidak beri mudarat. Seperti yang disebut oleh Nabi SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam satu hadis yang sahih, panjang lebar saya baca hujung sahaja. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Maksudnya kalau seluruh penduduk dunia berhimpun untuk memberikan kamu keburukan, mereka takkan boleh beri keburukan walau sedikit, melainkan yang Allah sudah tetapkan. Maknanya apa-apa jadi pada orang mukmin, semua datang daripada Allah. Orang mukmin akan kata, ini datang daripada Allah, ini musibah daripada Allah. Dan kerana ia datang daripada Allah, saya faham Allah nak uji apa tindakan saya, apa amal soleh saya bila saya berhadapan dengan musibah berkenaan. Jadi saya mengharap ya kita yang bermusuh dengan vaksin ini dapatlah terbuka sedikit fikiran ya, dan mengambil sikap sunnah, mengambil sunnah Nabi menghadapi konspirasi, iaitulah berikhtiar, bina pertahanan dan bina kekuatan. Dan bukan sebaliknya, menguatkan lagi kemahuan musuh, iaitulah dia umat Islam ni dalam keadaan suasana takut, tidak berikhtiar dan duduk saja-saja, tak buat apa-apa, mengharapkan keajaban turun daripada langit. Sedangkan ini bertentangan dengan sunnah Nabi-Nabi kita yang berikhtiar. Ya, wallahu a'lam. Ya, itu dia Ustaz. Dan minta maaf Ustaz, kalau kita dapat tengok balik sikit ayat tadi daripada surah Maidah tu, bir wa taqwa. Apakah yang dimaksudkan perbezaan bir dengan takwa, ataupun bir itu mencapai takwa, dan apa antara bentuk-bentuk bir dan takwa yang kita boleh untuk kita ta'awun pada hari ini? Setakat saya baca tafsir Ibnu Kathir dan tafsir As-Sa'di, memang menarik. Al-Quran menyebut wa ta'awanu, berbantu-bantulah alal bir wa taqwa. Bir dan taqwa adalah dua perkataan yang maknanya berbeza. Kita nampak macam sama. Al-bir, ya, para ulama seperti Ibnu Kathir dan As-Sa'di menyatakan al-bir adalah perbuatan baik yang kamu kena buat, yang Allah perintah kat kamu. Apa jua benda baik kita buat adalah al-bir. Contoh, di musim pandemik ni, ya, kita menyebarkan fakta yang saintifik tentang vaksin. Kenapa para ulama, kenapa mufti menyatakan harus untuk berikhtiar dengan vaksin? Kita sebarkan kepada rakan-rakan kita yang berfahaman berbeza daripada apa yang kita fahami berdasarkan kajian semasa sains. Jadi ini adalah al-bir. Kita sebarkan kebaikan. Fakta yang benar kita sebarkan. Manakala at-taqwa, kita jaga-jaga. Kita jaga-jaga. Ya. Kita jaga-jaga ni maksudnya jangan pijak duri. Maksudnya jangan buat benda dilarang. Jangan menambah maksiat semasa musim pandemik. Jangan kita menyuruh manusia untuk meninggalkan sunnah Nabi seperti berikhtiar. Jadi al-bir adalah perbuatan baik yang kau kena buat, manakala at-taqwa adalah perbuatan jahat yang kau mesti elak. Jadi gandingan itu, lawannya, lawan kepada al-bir, apa dia? Lawan kepada al-bir al-udwan. Sebab al-bir berkaitan dengan buat baik pada manusia, al-udwan buat jahat pada manusia. Lawan kepada taqwa adalah al-ithm, dosa dalam hati.
Maka cantik Allah gandingkan. Ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala. Allah tegaskan. Wala, sebaliknya. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Allahu Akbar. Itu dia Ustaz. Terima kasih banyak. Dan juga saya bersetuju dengan Ustaz tadi adalah antara kita perlulah ada beza antara ikhtiar kita dengan mereka yang duduk saja. Ini bertepatan dengan surah An-Nisa Ustaz ayat yang 95. Saya ambil sikit daripada petikan ayat la yastawil qa'iduna minal mu'minin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Wa kullu wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjuang atas orang-orang yang tinggal, maksudnya duduk tidak berperang dan tidak ada sesuatu uzur dengan pahala yang amat besar. An-Nisa ayat 95. Jadi Ustaz, sekali lagi kita kalau boleh kalau dapat memberi pencerahan, ada beza kedudukan mereka yang nak berjuang dengan mereka yang teguh dalam perjuangan, dan insya-Allah ada pahala yang amat besar yang Allah akan berikan kepada kita. Dalam jihad, dalam perjuangan Nabi SAW, dalam sirah Nabi, kita selalu akan temui 3 kumpulan di Madinah. Dan cerita perang-perang Nabi ni bukan cerita yang sekadar kita kena anggap cerita sirah, cerita sejarah. Tidak, sebab cerita perang ni jadi Al-Quran tahu, jadi ayat Quran. Maknanya sejarah akan berulang. Dalam apa-apa peperangan umat Islam dengan musuhnya akan ada 3 kumpulan yang sama. Soalannya adalah kita duduk di posisi mana? Kalau tak boleh kumpulan satu, letak kumpulan yang kedua. Yang kita risau, kita jatuhkan martabat kita kepada kumpulan yang ketiga. Okey. Kumpulan yang pertama adalah kumpulan al-mujahidun fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Ini yang diberitahu oleh ayat tadi. Kumpulan frontliner, kumpulan pejuang-pejuang jihad. Ya, jangan kita nampak frontliner hanya di dalam medical, tetapi para ulama yang memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang sunnah Nabi menghadapi pandemik taun. Para ulama yang berjuang supaya masyarakat mematuhi ulil amri. Para ulama ini juga adalah frontliner, mereka mengambil risiko untuk berhadapan dengan musuh. Jadi mujahidun adalah para pejuang yang mengorbankan harta dan nyawanya. Jadi kalau kita tak mampu nak mengorbankan nyawa kita, sebagaimana frontliner kita bersabung nyawa, maka sekurang-kurangnya kita jadi macam Ustaz Abid Liu. Kita bantu. Kan Ustaz Abid sampai ke Gaza. Apa kita buat? Dengan duit. Dengan duit kita sampaikan, kita support each other. Itu satu. Yang kedua, kalau kita tak boleh nak berjuang dengan harta, duit pun tak ada Ustaz weh. Tak apa. Duduk kat rumah, Al-Qa'idun duduk kat rumah. Tetapi ghairu ulid darar. Maksudnya dia ada mudarat. Kalau tak ada mudarat ni, saya nak berjuang. Saya nak sama-sama berjuang. Saya nak bagi infak harta banyak-banyak. Maknanya apa? Dia ada rasa bersalah. Dia ada rasa bersalah. Dia empati. Dia simpati pada frontliner. Dia rasa, kalaulah saya sihat, saya nak bantu. So ada perasaan bersalah tu. Jadi orang yang ada perasaan bersalah, kita akan dapati apa dia tag kat Facebook ada beza. Apa dia tag di Twitter ada beza. Kerana dia ada rasa bersalah. Dia ada niat nak berjuang, tapi dia tak boleh nak pergi berjuang. Ini tidak sedikit dalam sirah Nabi. Orang-orang tua, hatta orang-orang muda tetapi ditimpa kesakitan. Dan yang kita nak elak daripada kumpulan yang ketiga, iaitulah Al-Qa'idun yang duduk-duduk di Madinah, bermalas-malasan, tidak ada sebarang kemudaratan, tidak mahu berjuang. Dan bukan setakat tidak mahu berjuang, mulut tu, ya Allah, melemahkan semangat orang yang nak berjuang. Sama ada yang berjuang frontliner atau yang duduk di rumah dengan niat nak berjuang. Kedua-dua pihak ini, kumpulan yang ketiga lemahkan semangat. Dalam sirah Nabi sentiasa ada kumpulan ini. Kumpulan yang lemah imannya kepada Allah. Jadi kita letakkanlah diri kita di posisi yang sepatutnya. Kerana ganjaran Allah besar. Kepada orang yang walaupun mereka duduk di rumah, ghairu ulid darar, tidak ada yang menghalang dia untuk berjihad, melainkan mudarat.
dia juga dapat pembalasan yang besar. Sebab tu hadis-hadis Nabi macam saya bacakan tadi, duduk kat rumah dapat pahala syahid, duduk kat rumah muhasabah diri dengan musibah, Allah mengampunkan dosa, itu adalah huraian kepada ayat 95 tadilah Puan Amin. Allahu Akbar. Ustaz, walaupun kita ni tak dapat nak berjuang seperti mana mereka yang berjuang, sekurang-kurangnya kita janganlah meruntuhkan perjuangan yang sedia ada. Maknanya janganlah pula kita yang membawa mudarat. Jadi para penonton dan juga pada diri saya sendiri, kadang-kadang kita fikir, ya Allah Tuhanku, kenapalah kita ditimpa musibah, kenapalah kita ditimpa diuji dan sebagainya. Bukan Allah tak tahu, malah Allah yang memberikan ujian itu, Allah yang memberi ganjaran itu. Dan Ustaz dan juga para penonton, kalau kita tengok surah At-Taubah ayat yang ke-16, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum walam yattakhizu min dunillah wala rasulihi walal mu'minina walija wallahu khabirum bima ta'malun. Apakah kamu menyangka bahawa kamu akan dibiarkan dalam keadaan kamu yang ada ini, padahal belum lagi terbukti kepada Allah sebagaimana yang diketahuinya orang-orang yang berjihad di antara kamu. Daripada ayat ni, kalau dapat kita lihat rahsia dia sebalik dugaan yang Allah beri kepada kita ni adalah untuk membina keimanan, kekuatan dan juga menjadi petua kepada kejayaan. Jadi Ustaz, kalau dapat Ustaz bawa juga sama-sama untuk terus memberikan motivasi. Am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum ila akhir ayat. Silakan Ustaz. Satu perkara yang kadang menjadi tanda tanya. Kita marah kepada Zionis kerana tiada peri kemanusiaan. Membedil masjid, menghalau orang keluar solat daripada Masjidil Aqsa. Ibu bapa kita, anak-anak kita, adik-adik kita di sana yang tidak dapat mengecapi kebebasan hidup. Kita bukan setakat marah tu. Kita boleh nampak di Twitter, di Facebook maki kepada Zionis, ya, di page-page mereka. Tetapi bila di Malaysia kita melihat ancaman kemanusiaan yang sama, nyawa manusia dalam bahaya, kita boleh pula perli-perli dunia perubatan. Kenapa kita tak boleh beza yang mana yang membela manusia, yang mana yang nak menghancurkan kemanusiaan? Kita sepatutnya nampak apa yang berlaku di Palestin adalah bukan sekadar pertembungan Muslim dengan Zionis, tetapi pertembungan antara orang yang cintakan kemanusiaan dengan orang yang nak menghapuskan kemanusiaan. Muslim, ya, perjuangan Muslim di Palestin bukan hanya orang Islam saja bela. Kita nampak depan mata kita solidariti daripada pejuang-pejuang hak asasi manusia, sebab ini isu hak asasi manusia. Isu tanah tuan rumah dirampas. Jadi kalau kita nampak cerita Palestin adalah cerita orang yang nak mengembalikan kemanusiaan, sedang berlawan dengan orang yang nak rampas peri kemanusiaan, maka kalau kita nampak nilai itu, kita bawa nilai itu ke Malaysia, maka kita tidak akan mudah untuk menyindir-nyindir mereka yang memperjuangkan macam mana nak selamatkan nyawa manusia dengan SOP, dengan perubatan. Seharusnya kita memelihara lidah kita, ya, khususnya di dalam WhatsApp, apa kita duk sebar pada orang. Jadi biar kita ni orang yang bukan setakat semangat dengan isu Palestin, tetapi boleh membumikan ibrah daripada peristiwa Palestin tu di tanah air. Sebab kita menghadapi musuh yang nak tengok manusia ni berpecah belah. Di Palestin boleh berlaku, di Malaysia boleh berlaku. Di Palestin musuh tu boleh nampak, di Malaysia musuh tu tak berapa nampak. Lalu kita kena berdepan dengan bijaksana. Dan ayat yang dibacakan tadi, ya, memang ayat-ayat yang seterusnya yang mengajar kita apa yang sedang berlaku bukan hanya kadar positif paling tinggi dalam sejarah COVID. Jangan tengok setakat itu saja. Tetapi jangan lupa untuk menyebut ini adalah musibah. Ini adalah musibah. Lalu bila kita kata begitu, kita kena ingat dan selalu ingat bila nama musibah
ia adalah rencana Allah yang ada kesudahan. Ingat betul-betul. Bila kita kata ada ini musibah, dia ada kesudahan. Jangan tak nampak kesudahan. Nabi Yusuf pernah kena musibah. Apa kesudahan? Allah beri kesenangan. Allah beri kerahmatan. Allah beri kemenangan. Kita pun begitu. Maka jangan nilai sesuatu hanya pada proses. Apa proses? Allah nak uji kamu. Allah nak uji kamu. Sebab setiap proses, inna ma'al usri, dia ada kesudahan. Yusra. Dia ada kesudahan. Kesudahannya itu bila bukan urusan kita. Tetapi ia janji Allah. Maka tugas kita adalah untuk berikhtiar dan bertawakal untuk Allah datangkan apa hikmah daripada semua ini. Wallahu a'lam. Allah Akbar. Dan juga Ustaz dengan itu sebenarnya menjawab juga dan juga memberikan kita lagi kata-kata motivasi untuk kita daripada surah Ar-Ra'du ayat yang ke-11 yang biasa, yang kita familiar dah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Sesungguhnya Allah tidak mengubah, Allah tidak akan ubah apa yang ada pada sesuatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki untuk menimpakan kepada sesuatu kaum bala bencana disebabkan kesalahan mereka, maka tiada siapa pun yang dapat menolak atau menahan apa yang ditetapkannya itu. Dan tidak ada siapa pun yang dapat menolong dan melindungi mereka selain daripadanya. Ar-Ra'du ayat yang ke-11. Jadi Ustaz dan juga para penonton, pada hari ini terdapat daripada kita yang ada satu pemikiran yang buat apa kita nak buat? Allah dah letak dah apa haluan takdir kita macam tu. Allah dah letak dah, ini dah memang takdir. Jadi tapi sebenarnya ayat ini sebenarnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi macam mana Ustaz untuk kita menolak pemikiran alah hadap je lah, tunggu je lah, ikut je lah tanpa kita berbuat apa-apa. Okey, ayat 11 surah Ar-Ra'du ni saya anggap satu ayat yang sangat penting juga untuk jadi ayat motivasi di musim pandemik ni. Sebab nombor satu, Allah sebut innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maksudnya Allah tak akan ubah nikmat. Okey, contoh Allah bagi nikmat kita, nikmat kesihatan. Allah tak akan ubah nikmat tu. Kecuali kamu yang ubah nikmat tu. Macam mana orang boleh ubah nikmat dengan tidak bersyukur? Dengan tak jaga kesihatan Allah Ta'ala bagi. Tak memelihara tubuhnya daripada anasir-anasir merosakkan kesihatan. Dalam musim pandemik ini. Kenapa tak jaga SOP? Kenapa tidak lebih mengambil berat tentang kesihatan diri? Kalau kamu tidak memelihara kesihatan tubuh kamu, Allah boleh ubah nikmat kesihatan kepada kesakitan. Satu. Yang kedua, kalau kita ditimpa kesakitan akibat daripada mungkin kelalaian, maka tak mengapa. Kerana kita berpegang kepada ayat seterusnya dalam ayat yang sama. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Kita kena kata apa yang sudah berlaku ya sudah menjadi ketetapan Allah. Tetapi apa ayat sebelumnya tadi? Do something. Ikhtiar dahulu. Dan menariknya kalau Puan Amy ambil keseluruhan ayat tu, dia ada starter dia. Starter dia adalah lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfi. Yang mana ia ditafsirkan oleh para ulama sebagai malaikat catat amalan kamu. Jadi apa signifikan? Apa kaitan malaikat catat amal? Dalam ayat yang sama Allah cerita pasal ikhtiar, dalam ayat yang sama Allah cerita pasal takdir. Maknanya hidup kita ni Allah uji. Uji apa? Buat sesuatu tak? Buat sesuatu tak? Baik ke buruk? Fikir benda tu baik buruk. Setiap tu ada catatan. Dan jangan lupa ayat 11 surah Ar-Ra'du ni surah lepas surah Yusuf. Maknanya apa? Ayat 11 tu merumuskan faktor Nabi Yusuf menang walau baginda pernah kalah. Kita pun nak menang balik sekarang ni. Walaupun kita pernah kalah. Bukan tahun lepas. Baru semalam kita kalah. 7,000 kes lebih. Paling tinggi dalam sejarah. Tapi tak apa. Kita optimis. Kita boleh menang. Tetapi pandukan formula ini kepada ayat 11 surah Ar-Ra'du, kepada surah Yusuf khususnya dan kepada Al-Quran umumnya.
InsyaAllah, insyaAllah. Dan ini Ustaz betul-betul apa orang kata berkaitan menjawab dengan ayat 41 surah At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Allahu Akbar Ustaz. Ayat ini betul-betul rasa berangkatlah kamu. Ringan ke, berat ke, berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Jadi Ustaz, kalau dapat Ustaz tambah sikit untuk menambahkan betapa kita ni sentiasa mengharapkan jihad kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala fi sabilillah. Ayat 41 turun menjelang peperangan Tabuk. Menjelang peperangan Tabuk. Okey, apa maksud peperangan Tabuk? Dalam fikiran Nabi, bukan Nabi, dalam fikiran segelintir para sahabat, boleh menang ke? Boleh menang ke nak lawan Romawi? Dan ya Rabbi, jauhnya hampir 1000 kilometer tu. Jadi saya rasa kita menghadapi psikologi yang sama sekarang, betul tak? Boleh menang ke ni? Nak lawan musuh ni. Tetapi ingat, sekali lagi, Allah nak tengok usaha kamu. Dan insya-Allah musuh kamu Allah akan uruskan bila kamu berusaha dengan kadar yang terbaik. Sebab itu perang Tabuk, keputusan dan kesudahannya luar jangkaan. Tak berlaku peperangan. Musuh undur kerana ketakutan. Nabi sampai di situ, musuh sudah beredar. Tengok macam mana Allah Ta'ala membantu para sahabat dengan rezeki yang tidak diduga. Kemenangan yang datang dengan Allah campak ketakutan di dalam tentera Romawi. Subhanallah, gergasi dunia pada waktu itu. Jadi yang penting usaha kita. Dan usaha apa? Itu dapat kita lihat pada ayat 41 tadi, di mana Allah perintahkan para sahabat untuk berperang secara bersama-sama, menyahut seruan Nabi berperang dalam keadaan ringan ataupun dalam keadaan berat. Poin saya adalah bersama-sama, kebersamaan. Ayat 41 lepas ayat 40. Ayat 40 cerita pasal apa? Kebersamaan. Apa dia kebersamaan? Wahai Abu Bakar, kita boleh menang. Ya. Innallaha ma'ana. Tengok ayat 40 surah At-Taubah. Innallaha ma'ana. Kalau kita, Allah bersama dengan kita, kita ikut apa Allah suruh, Allah akan menangkan kita. Walaupun logik akal kata kita tak boleh menang. Musuh terlalu kuat. Itu dia. Tetapi kita boleh menang. InsyaAllah, insyaAllah Ustaz. Itu dia. Dan barangkali ini adalah soalan terakhir, dan juga kalau dapat Ustaz buat kesimpulan sikit. Saya suka untuk memeti ayat 268 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyaitanu ya'dukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'dukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Syaitan itu menjanjikan menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan dan kepapaan jika kamu bersedekah ataupun menerima, dan ia menyuruh kamu melakukan perbuatan yang keji, bersifat bakhil, kedekut, sedang Allah menjanjikan kamu dengan keampunan daripadanya serta kelebihan kurnianya. Dan ingatlah, Allah Maha Luas limpah rahmatnya, lagi sentiasa meliputi pengetahuannya. Barangkali Ustaz dalam setiap kita nak lakukan itu ada je ujian, syaitan dan sebagainya. Jadi pesanan Ustaz kepada kami dan penonton tentang bekalan yang kita perlu ada dalam menempuh perjuangan ini untuk sentiasa istiqamah dalam menghadapi pandemik yang kita pun tak tahu sampai bila, insya-Allah Ustaz. Ustaz paling ringkas Ustaz, insya-Allah. Silakan. Okay, kita kena ingat, kita bukan berlawan dengan COVID, kita juga berlawan dengan setan. Betul. Dan dalam musim pandemik ini, setan akan bisik, habislah kamu akan fakir, habislah kamu akan buat banyak benda buruk. Ini semua tanda-tanda Tuhan sedang murka pada kamu. Kita kena lawan. Ayat tadi beritahu, kita kena lawan dengan cara kita kena kata, musibah ini adalah untuk Allah jemput saya melakukan istighfar. Untuk saya melakukan maghfirah. Dan ini adalah musibah yang Allah Ta'ala nak uji, ada tak saya beri sesuatu daripada duit saya, infak saya. Jadi kalau itu cara pandangnya, Allah boleh keluarkan kita daripada musibah ini. Dengan cara apa? Al-maghfirah wal-infak. Banyakkan istighfar dan membanyakkan infak. Ini cara kita lawan setan. Once kita berjaya mengatasi syaitan, kita akan boleh mengatasi apa-apa keburukan yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu dia, insya-Allah Ustaz. Itu dia, saya kira satu penutup yang sebenarnya itulah dia. Bukan sekadar pandemik ataupun sebagainya, tetapi syaitan itu sendiri mampu untuk
menghasut dan sebagainya, insya-Allah. Dan terima kasih banyak kepada Ustaz Syari yang sentiasa bersama dengan kita, insya-Allah, dan didoakan semoga Ustaz, keluarga dan juga semua para penonton sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah, dalam rahmat Allah, dalam barakah Allah, insya-Allah, insya-Allah. Dan para penonton, terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Teruskan bersama dengan kami sehingga jam 9.30 malam. Ustaz, jazakallah khairan katsiran, insya-Allah. Dan para penonton, kita nak berehat seketika, insya-Allah. Kita akan kembali lagi selepas ini.